Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar. Baiklah para pelajar, pada hari ini kita akan membincangkan tentang isu keganasan rumah tangga. Cikgu telah memilih tajuk ini kerana hasil daripada pemerhatian cikgu, cikgu mendapati hampir setiap hari kita disongkokkan oleh media cetak maupun media elektronik mengenai isu keganasan rumah tangga. Cikgu berharap kamu semua akan memperolehi input daripada tayangan yang akan disampaikan sebentar lagi. Jenayah rumah tangga ialah satu tindakan yang mempunyai niat untuk mencederakan maupun membunuh orang lain. Antara contoh tindakan yang sering dilakukan oleh pesalah ialah membunuh, mencabut, penganiayaan maupun penderaan fizikal dan mental. Mereka yang boleh menjadi mangsa keganasan rumah tangga ialah suami, isteri maupun anak-anak sendiri. Seorang kanak-kanak perempuan 3 tahun mati dipercayai akibat didera teman lelaki ibunya. Kejadian berlaku di Kampung Batu 30, Ulu Yam Lama, Batang Kali malam tadi. Polis menahan 2 lelaki termasuk teman lelaki ibu mangsa bagi membantu siasatan. Marah adalah salah satu sifat syaitan. Sepak muka kau. Sepak! Kalau mau dia apa sepak? Marah akan membawa pada. Jangan banyak cakap. Teruk kau kerjakan aku. Buatlah! Apa pun nak buat, apa buat? Hilangkan marah dengan istighfar. Sentiasalah dalam keadaan wudu agar dapat mengawal marah. Apa puncanya? Semua kau rancang akan berlaku. Mungkin nasib tak menyebelahi aku. Entah mengapa engkau yang aku cinta. Mungkin lebih baik ku lepas saja. Oh, ini tidak adil baginya. Ini tidak adil bagiku. Ini tidak adil untuk engkau bertanya jika aku mencintaimu juga. Tidak adil baginya. Saya fikir kita semua jelas berdasarkan klip video tadi bahawa keganasan rumah tangga ini meliputi banyak aspek. Saudara kita tadi ada sebut soal fizikal, soal mental. Itu tepat sekali. Ya. Malahan sekiranya ada perasaan takut, bimbang, dicederakan, dianiaya, dikurung, ataupun seorang wanita itu merasakan harta bendanya dirosakkan, segala perkara yang mendatangkan ketakutan, kebimbangan itu juga dianggap penderaan. Dengan kata-kata diancam? Ya, ancaman berbau ugutan melalui telefon, SMS? melalui SMS. Ini semua terpulang kepada taksiran undang-undang Akta Keganasan Rumah Tangga tahun 1994. Kau tak pernah cuba memahami aku. Cinta kau ucap tak pernah engkau tunjukkan.
saat ku kehilangan. Beban yang tak pernah kau coba ringankan. Oh, ini tidak adil baginya. Ini tidak adil bagiku. Ini tidak adil untuk kau bertanya jika aku mencintaimu juga kau bukan milikku. Dia belasah lah, dia pukul saya. Ya Allah, cakap sakit bah, dia buat tak tahu je. Ini yang kau nak kan, Kau berambut saya rumah lepas ni, kalau aku lepas pukul kau nak berambut lah, kau jangan balik. Dia orang tahu. Tahu, tapi mak saya semua nak sembunyikan. Kan dia orang ni macam popular kat TV kan. Dia tak kerja. Masa saya gaduhan tu dia tak kerja. Kita orang yang kerja. Isteri kedua dengan saya lah, isteri ketiga dengan saya kerja. Jual jambu. Nak tahu tak macam cerita sebenarnya gini, dia ada kawan satu perempuan. Lepas tu saya telefon, saya tanya siapa perempuan tu, dia kata customer dia. Nak kongsi-kongsi bisnes lah. Saya pun tak saya salah sekali. Saya banyak baca kat telefon SMS lah, dia selalu telefon bergayut 4 pagi dia pagi saya. Lama saya ambil nombor tu, saya telefon perempuan tu. Punya kata perempuan tu dia ajak perempuan tu kahwin. Jadi saya ni telefon perempuan tu sebab nak beritahu, awak tahu tak tu dia dah kahwin. Dia kata dia tak cakap, dia kata dia belum kahwin. Jadi saya cerita rupanya perempuan tu tak suka. Dia jadi suami sini macam marah kenapa saya pecah rahsia kat perempuan tu. Saya kata saya tak kisah awak nak kahwin dengan dia, tapi awak kena terima dia dah ada isteri 3. Anak ni macam contoh saya ada masalah dengan dia tak dapat lepas dengan saya kan, macam dia tak nak, mungkin satu hari tu tak ada rasa nak pukul tau. Dia akan lepaskan pada anak. Anak saya buat hal sikit dia punya belasah macam ya Allah sampai nak gila saya. Depan rumah saya tu mak mentua. Kadang anak saya pergi mak mentua. Salahnya kecil je pergi mak mentua. Dia balik, dia kan siang balik rumah saya. Dia balik anak dia tak ada. Masa tu saya tengah gaduh dengan dia. Nanti dia panggil anak dia belasah depan saya. Tali pinggang, rotan, tumbuk. Rotan tu sampai pecah-pecah, belah 2. Telinga ni sampai bengkak di rotan dia. Anak tiri saya seorang tu pun telinga dah tak dengar tau sebab dia pukul, dia hentak dekat. Dia macam ni, dia hentak kat. Yang sekarang ni dia 5 tahun. Masa yang pertama kali saya lari mak kakak saya, dia pujuk. Tahun bila? Tahun 2004 tu lah. Saya bagi dia peluang lah. Okay, saya ingat dia berubah. Kali kedua, saya ikut dia pukul saya lagi. Saya lari lagi ke Johor. Lepas tu dia pujuk saya, dia kata anak yang lelaki tu masa duduk dengan dia meninggal. Dia kata anak saya dah meninggal yang sulung tu. Okay. Nangis-nangis lah dia tunjukkan saya kubur. Yang tahun 2006 ni? Oh, tahun 2006 ni dia rayu saya balik. Oh, bila akak lari anak-anak dengan dia? Seorang je lelaki dia ambil. Dia rayu saya balik, dia kata anak lelaki tu dah meninggal. Saya pun ikutlah balik sebab dia kata anak dia dah meninggal. Dia kata nak ke anak-anak lain jadi macam tu kata dia. Saya pun tak nak lah kan fikir anak. Dia beritahu anak meninggal sebab apa tak beritahu? Dia kata rindu kat mama. Dia cakap dengan saya, dia kata anak saya meninggal. Saya memang terkejut besar masa anak. Dia kata anak saya kebumikan dekat Batu Pahat. Dia bawa saya pergi Batu Pahat kat kubur. Saya tak tahu kubur siapa. Dia bawa saya. Saya ada sebenarnya kat rumah anak yatim. Dia pukul budak tu teruk. Masa kat dekat rumah tu. Anak saya cerita. Ni telinga dia ni sampai bengkak ni. Kena belasah ni kat belakang-belakang ni teruk dengan rotan. Mana dia sekarang? Saya hantar ke asrama dekat Muar. Kat Muar? Sekolah menengah. Dekat Sungai Mati. Dia rasa dia lebih selamat kat situ. Lelaki ke kak? Dia bukan apa selebriti macam punya abang-abang lah. Kan? Lama duduk dengan tekak ni, tekak tengok. Dia ada amal benda-benda pelik tak? Tak ada. Dia masuk tablik tau dia tu. Orang tablik tau dia tu. Orang tablik? Suami saya tu. Ada tak ajaran amalan dia yang pelik? Pelik yang tak ada. Saya tengok mata dia, saya tu macam macam terus jadi tak boleh. Sebab tahu itu saya gaduh dengan dia, saya toleh lain. Akak saya kata kau nak gaduh mata kau jangan tengok mata dia. Kau boleh biarlah dia lepas. Kalau macam ni pun saya gantung tak berdali. Saya buat apa pun saya berdosa lah keluar rumah kan.
syukur kita kepada Allah SWT dalam masalah ini. Saya dah mengalami 2-3 kes yang mana melibatkan wanita-wanita dalam istilahnya gantung tak bertali ataupun dimainkan oleh suami dan menanggung beban tentang anak-anak dan juga masalah-masalah yang lain terlibat. Jadi apapun saya minta kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, terutama Kementerian Wanita, pejabat agama dan pihak polis, tolonglah kepada wanita-wanita yang ini selesaikan masalah mereka. Sama ada mereka ni diceraikan ataupun tidak diceraikan. Kerana bukan saja kes yang saya telah jumpa, banyak berlaku. Terutama dalam masalah-masalah sekarang ni, banyak terjumpa janda-janda yang hilang penimbangan mereka, malah seringkali melakukan perkara-perkara yang tidak diingini dalam masyarakat. Maka baik wanita, baik ibu, baiklah anak, baiklah masyarakat dan baiklah negara. Jika ibu-ibu tak baik, maka anak-anak tak baik, negara juga turut akan menjadi masalah yang lebih besar di masa-masa akan datang. Jadi tolonglah kepada pihak-pihak yang tertentu selesaikan masalah mereka yang gantung tak bertali ini. Bukan saja di Kuala Lumpur, malah di seluruh Malaysia menghadapi masalah gantung tak bertali. Kau apa? Tak. Level 2. Going down. Saya berada di hospital sebab anak saya kena admit. Anak yang seberapa? Anak yang sulung. Anak yang daripada? Daripada 3 orang. Daripada 3 orang. Lepas tu waktu kejadian tu saya balik ke rumah sekejap. Sebab saya dah jaga anak saya semalaman kan. Dan saya balik sekejap. Bila mak saya, adik saya datang, saya pun baliklah sekejap untuk mandi apa semua kan. Tu saya pergi balik ke hospital. Bila saya pergi balik ke hospital tu, saya nampak suami saya ada dekat dalam ward lah. Lepas tu bila saya nampak, saya pun tak apalah, saya letak beg saya semua. Saya pun terus nak turun balik lah. Sebab saya memang tak bertegur sapa dengan dia lah. Kami diorang memang tak bertegur sapa dah. Lepas tu bila saya on the way nak ke lift tu, nak turun tu, anak saya yang nombor 2 tu, dia ikut saya. Dia ikut saya. Dia nangis-nangis, dia cakap dia nak ikut Umi. Lepas tu tak apalah, saya pun bawa dia turun. Lepas tu bawa dia turun, duk pujuk dia, duk beli, masuk dalam kedai beli ayam apa semualah. Tu last suami saya turun bawah juga. Masa kami dah dalam kedai buku tu, dia duk pujuk kakak lah, anak saya ni, kakak ni. Duk pujuk kakak. Lepas tu masa dia duk pujuk kakak tu, saya pun terus tinggalkan dia pun, nak pergi naik atas balik lah, nak pergi tengok anak saya tu, yang sulung tu. Masa saya on the way nak ke lift tu, nak naik atas tu, anak yang kakak tu, dia nangis, dia lari main dekat saya. Dia kata kakak nak ikut Umi, kakak tak mau ikut daddy. Lepas tu saya pun tak apalah, saya pegang tangan dia, saya pun pergi kat lift, tekan lift, saya duk pujuk dia lah, kakak jangan nangis. Lepas tu suami saya ikut kat belakang dengan anak saya nombor 3 masuk ke dalam lift. Lepas tu kira kami 4 orang sajalah yang ada dalam lift tu. Lepas tu dia cakap kat saya, boleh tolong bagi kakak faham tak, dia ni balik hari raya. Lepas tu saya diam, saya tak cakap apa. Lepas tu terus dia tarik tangan saya, lepas tu terus dia pukul saya. Tanpa sebab? Dia pukul saya. Lepas tu masa tu kakak duk nangis. And then sampailah lift terbuka, bawa dia tendang saya keluar. Lepas tu dia kata kat saya, kita jumpa dekat mahkamah syariah. Itulah yang saya ingat lah, dia cakap. Apa ni, kejadian pukul ni sebelum ni pernah berlaku ke tak? Pukul ni tak pernah lagi, ni first time. Apa lagi nak tanya akak dengan suami duduk bersama ni? Dah lama dah? Dah lama.
Oh no! Oh no! Oh no. Jangan buat macam tu lah, kasihan dia lah, Ira. Ira? Sudahlah, Surah.
Klip video berdurasi lebih 4 minit ini antara lain memaparkan seorang ibu memukul, menampar serta menendang anaknya yang masih kecil di sebuah bilik. Turut kedengaran suara seorang wanita lain yang cuba menyedarkan perbuatan wanita ini. Menurut laman Facebook PDRM, hampir 300 aduan dan komen diterima berhubung klip video ini. Bilik berita TV3 turut dihujani panggilan orang ramai yang prihatin dan tidak berpuas hati. Minuman buah-buahan segar dari Saya pendapat pula ibu bapa ni sebenarnya anak-anak datang bukan dari kita. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kita. So mereka masing ada takdir masing-masing. Tetapi tugas kita nak beri dua perkara pada anak-anak. Satu, akidah yang betul, dan yang kedua, contoh yang baik. Dan untuk kita memantapkan anak-anak yang image dia yang positif, sangat penting daripada 0 hingga 6 tahun, di mana dia minda bawah sedar tidak ada gate, tak ada akal. Betul. So apa kita cakap jadi masuk terus dalam programming dia. Masuk terus image diri dia. Dan lepas 7 hingga 14 mereka role model. Dia tahu siapa nak ikut siapa. Betul. Masa tu sekolah yang betul. 14 hingga 21 socialization circle. Betul. IPT mana nak hantar. Siapa kawan dia semua nak kena semua tengok. sekali. So kita design sangat-sangat, dan contoh pemakanan pun. Kita kalau boleh anak-anak kita jangan mula makan manis. Kalau daripada kecil kita mula makan manis, dia dah habit sweet tu, dia suka makan manis. So ibu bapa sangat main peranan penting. Dan saya kata gini Aizan, ibu bapa bermasalah melahirkan anak bermasalah. Kalau anak kita bermasalah, jangan salah anak, cari salah diri. Betulkan diri, anak akan betul. Dan saya sendiri pribadi, saya selalu minta maaf dengan anak saya. Sebab saya fikir masa saya didik diorang masa muda kita kurang ilmu. Kita garang, kita marah. Mungkin contoh tak betul. So sentiasa minta maaf dengan anak. Dan yakinlah apabila ibu bapa minta maaf dengan anak, dia punya kesan dahsyat. Dan sentiasa kita puji anak dan tak pernah kritik anak kita. Kita sentiasa maknanya dia panggil approval ya. Kanak-kanak yang even Azizan pun sekarang, kalau mak hargai mesti suka kan? Betul. Daripada orang lain puji tak suka. Kalau mak puji, kita sangat meningkat tenaga. Dan kita akan ingat. Betul. Dan dia adalah ibarat macam azimat. Betul. Bila kita berada di luar. Betul.
Itu kata-kata kekuatan ibu bapa tu. Betul. Kalau ibu cakap dengan anak kita, dengan saya lah, kau ni bagus. Bila dia peluk kita cakap, mak sayang kau ni bagus. Kau dengar cakap, benda tu akan melekat. Dan benda tu akan kita bawa. Betul. Kita nak buat apa-apa pun kita ingat. Mak aku pesan, mak aku image pesan. diri. Dia print image diri. Ha. So kita akan bertindak ke arah image yang kita ada tentang diri. Tapi hari ini untuk ingatan saya juga, saya dan anak. Hari ini apa yang berlaku kadang-kadang kita tak perasan benda tu. Betul. Sebab kita ikut kita punya kadang-kadang kita marah. Betul. Kita cakap sesuka hati. Kita tak kawal banyak perkara. Tu kadang-kadang dia otak dia kosong hingga macam sponge. Apa dia dengar, lihat, alami, ulang-ulang jadi paradigma. Betul. Jadi internal map of reality dia. Dan cara melihat dunia ialah bergantung pada programming dia. Betul. Saat kita menempuhi onak duri dunia,
Derita cuit hati, hati remuk menangis tak henti. Kesedihan terus-menerus bersemadi di dasar hati, dan sabar itu sudah tidak dikenali lagi. Dalam terharu, air mata tertumpah juga. Wahai hamba ilahi, begitulah kehidupan di dunia. Kita tidak akan sesekali dapat menjangka apa yang Allah aturkan untuk kita. Ada kalanya kita tersangat gembira, ada kalanya kita tersangat kecewa. Namun, jangan risau manusia. Allah itu Tuhan kita, Tuhan yang maha luas kasih sayangnya. Percayalah, Allah tidak akan menduga hambanya kecuali untuk melihat hambanya tersenyum di sana, tertawa di sana, berbahagia di sana, insya Allah di syurga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mendamaikan jiwa. Oh indahnya. Di dalam hati manusia ada kekusutan dan tidak akan terurai kecuali dengan menerima kehendak Allah. Wahai hamba Allah, jangan bersedih kerana kesedihan itu kemarin dan tidak akan memberi manfaat pada keesokan harinya. Kesedihan demi kesedihan akan membuat anda terperuk dalam keputusasaan. Dunia yang luas dirasakan sempit, tidak berguna lagi. Padahal dunia ini kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk meraih syurganya dan bebas dari kesedihan. Gara-gara kesedihan, air yang manis akan terasa pahit. Makanan yang lazat terasa hambar. Bunga mawar yang mekar mewangi kembali layu. Ingatlah tangisan indah itu yang mengalir di pipi kerana kita merasa kerdil di sisi Allah, berdosa di sisi Allah. Wahai hamba Allah, lihatlah di sekeliling kamu dan teguhkan pendirianmu. Sepanjang hidup dan usiamu, jangan mudah berputus asa. Senyuman yang kau berikan, air mata yang kau titiskan, simpan, jadikan tauladan. Segala yang kau pandang dan dengar, simpan, buat pedoman. Sebagai kesimpulan, cikgu berharap para pelajar semua telah memperoleh pelbagai input pengetahuan berdasarkan tayangan yang bertajuk Keganasan Rumah Tangga sebentar tadi. Sebagai pengukuhan, cikgu mahu para pelajar semua menghasilkan sebuah karangan yang bertajuk Keganasan Rumah Tangga. Selamat maju jaya cikgu ucapkan.